Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan selamat pagi. Saudara moderator, Saudara Syed Munawar, rakan-rakan panel yang berhormat Datuk Seri Amruddin Syari, Datuk Menteri Besar Selangor, yang berbahagia Profesor Dr. Muhammad Nur Manuti, Presiden Kuliah Darul Hikmah, yang berbahagia Profesor Dr. Hasinda Abdullah, Pengarah Institut Pengajian Sains Sosial IPSAS UPM, para hadirin, para jemputan, saudara-saudari yang saya hormati. Untuk saya membincangkan membangun negara madani dalam visi dan kerangka dasar reformasi, saya diminta untuk membincangkan wawasan dan pelaksanaan dalam konteks daya cipta dan hormat yang tuan-tuan boleh rujuk daripada muka surat 65 hingga 93 pada versi asal, ataupun dalam buku diedarkan dari muka surat 75 hingga 105. Saya yakin masa amat terbatas untuk saya menguraikan satu persatu secara terperinci perkara yang ingin disampaikan, dan saya yakin tuan-tuan dan puan-puan boleh menelaah sendiri satu persatu perkara yang berkaitan. Walaupun bagi membolehkan perbincangan pada pagi ini tidak tersasar dari kerangka yang ditetapkan, saya akan cuba merujuk kepada persoalan berkaitan daya cipta dan hormat sebagaimana yang dihuraikan. Saya mulakan dengan rukun atau prinsip yang berkaitan dengan daya cipta atau inovasi yang seringkali ditakrifkan sebagai idea baru, produk baru atau proses baru yang merubah sesuatu perkara menjadi lebih cekap serta mencungkil potensinya yang sebelum ini belum pernah diteroki. Daya cipta bukan sekadar perubahan dangkal, ia harus memberikan suatu nilai tambah yang signifikan kepada sebuah sistem. Sebagai salah satu rukun madani, daya cipta akan mewujudkan proses perubahan yang berterusan yang mendakap dan memperkasa kreativiti rakyatnya. Terangkum dalam perbincangan, daya cipta termasuklah perkara yang terdiri daripada visi Malaysia yang berdaya saing, masyarakat dan kawasan sasaran, ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan, kebudayaan, luar bandar, keserentakan, masa depan dan sebagainya. Bagi hormat pula ditarifkan sebagai hormat yang difahami sebagai memberikan hak yang sewajarnya untuk setiap pandangan yang dilontarkan, keinginan yang terbuku serta dalam soal melunaskan hak orang lain. Tarifan ini berkait rapat dengan penyanjungan sikap kasih prihatin yang disanjung, merangkumi perbincangan yang berkaitan dengan masyarakat dan kawasan sasaran, ekonomi, kewangan, perundangan, pendidikan dan sebagainya. Saudara-saudari dan tuan-tuan yang saya hormati, ini merupakan permulaan pada perbincangan saya, tetapi saya nak mulakan bahawa satu yang sukar untuk membincangkan perkara ini dengan menilai visi dan pencapaian Datuk Seri Anwar Ibrahim dalam usaha beliau membangunkan masyarakat madani dalam tempoh tidak sampai 60 hari beliau menjadi Perdana Menteri ke-10. Ini setelah beliau lebih 24 tahun di luar kerajaan, di mana sepanjang tempoh tersebut sebahagian besar media akan memaparkan perkara-perkara yang negatif tentang beliau. Sudah tentu apabila beliau mengemukakan gagasan madani, saya yakin seorang moderator juga menerima ramai yang berpandangan negatif ataupun tidak melihat sebagai satu yang positif. Adakah ini merupakan sebahagian berslogan-slogan yang pernah dipopularkan sebelum ini? Adakah ia akan diterjemahkan menjadi suatu gagasan seperti Green Book Muammar Gaddafi atau Wilayatul Faqih Ayatollah Khomeini ataupun sebagainya? Oleh itu saudara-saudari, menjadi tugas dan tanggungjawab saya pada pagi ini untuk menjelaskan dan meyakinkan tuan-tuan dan puan-puan bahawa gagasan madani yang cuba diperkatakan dan insyaAllah akan dilancarkan pada pagi ini adalah suatu perkara yang mempunyai latar belakang yang telah membuktikan bahawa kejayaan-kayaannya telah tercapai dengan menelusuri perjuangan, pendekatan
dan perkara yang pernah dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Maksud saya, Madani yang kita lihat di depan kita ini bukanlah datang secara tiba-tiba, tetapi berdasarkan pengalaman, penglibatan panjang beliau. Oleh itu, dalam perbincangan pada pagi ini, saya akan memfokuskan kepada dua isu yang paling penting, iaitu bagaimana daya cipta itu dikaitkan dengan islah dan bagaimana hormat itu dikaitkan dengan mengangkat karamah insaniah ataupun mengangkat martabat insan. Mungkin sebahagian besar kita mengetahui sejarah perjuangan beliau sehingga menghasilkan suatu gagasan yang dipanggil Madani. Saya nak mulakan dengan siapa dia atau siapa Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang sebahagiannya telah pun tahu, tetapi mungkin tidak semuanya mengetahui dan menghayati perjuangan beliau. Kalau kita lihat dalam beliau memperkatakan tentang dua persoalan saya sebutkan tadi, beberapa isu penting perlu dinyatakan pada pagi ini, iaitu isu berkaitan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan pendidikan, kebudayaan, ekonomi luar bandar, dan yang juga penting berkaitan dengan Melayu Islam. Perjuangan ke arah islah oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini telah bermula sejak beliau zaman pelajar dan zaman mahasiswa. Beliau menjadi pemimpin Persatuan Bahasa Melayu Nusa Melaya. Beliau menjadi pemimpin PKPIM. Kalau kita lihat apa yang beliau cuba lakukan, yang cuba membawa islah, merubah, yang pada waktu itu mungkin kita lihat dalam luar lingkup yang kecil tetapi mempunyai signifikannya. Sebagai contoh, beliau memperjuangkan isu berkaitan dengan masyarakat, khususnya saya ambil contoh memertabatkan bahasa Melayu. Kita tahu sepanjang tahun 1960-an sehinggalah awal 70-an, usaha memertabatkan bahasa Melayu itu agak perlahan. Mungkin pendekatan beliau itu agak drastik, tetapi ada signifikannya. Sebagai contoh, beliau pernah terlibat dengan suatu kempen menconting papan tanda yang berbahasa Inggeris di Universiti Melaya. Nampak kecil, tetapi ia punya signifikan bahawa sampai peringkat untuk mertabatkan bahasa ini, tindakan yang mempunyai simbol yang tersendiri. Kita melihat kemudian seterusnya, apabila beliau menjadi aktivis masyarakat, beliau menubuhkan Angkatan Belia Islam Malaysia. Beliau menubuhkan Angkatan Belia Islam Malaysia ini ialah untuk memberikan masyarakat suatu perubahan dalam memahami Islam, yang mana sebelum ini Islam difahami sebagai satu ibadah semata-mata. Islam tidak difahami sebagai satu cara hidup, suatu perkara yang agak janggal pada waktu itu. Bagaimana beliau mulakan di kampus melalui PKPIM dan sebagainya, tetapi diteruskan kemudiannya dengan ABIM. Dan ternyata pendekatan-pendekatan ini telah berjaya memberikan suatu kefahaman baru kepada masyarakat terhadap Islam yang dapat dilihat sehingga ke hari ini. Saya sebutkan tadi keperhatianan beliau terhadap masyarakat luar bandar, yang kita kaitkan dengan islah. Bagi mereka tidak nasib baik, beliau mengambil satu langkah yang luar biasa, yang jarang dilakukan oleh para graduan pada waktu itu, yang kebiasaannya setelah graduate, lebih-lebih lagi dari Universiti Tersor, Universiti Melaya, kebiasaannya mereka akan menyertai sektor kerajaan, menjadi pegawai tinggi dan hidup selesa. Tetapi beliau mengambil pendekatan untuk merubah masyarakat, memberi peluang kepada mereka tidak nasib baik, menubuhkan Yayasan Anda Akademik, yang mana hasilnya ribuan pelajar yang sebelum ini tidak punya masa depan, tetapi dengan ruang yang diberikan, mereka mampu untuk memperbaiki hidup mereka dengan peluang-peluang pendidikan yang diberikan. Dan ini merupakan suatu yang memberikan perubahan pada masyarakat. Nampak seperti kecil, tetapi dalam ruang lingkup pada waktu itu, inilah ruang yang dapat beliau lakukan. Dan ternyata sekali, apa yang beliau perjuangkan itu bukan sekadar sekitar beliau, tetapi yang lebih penting, apa yang dilakukan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim ini ialah bagaimana beliau berjaya mengarus perdanakan apa yang beliau perjuangkan. Kalau saya sebutkan tadi tentang Islam, bukan tidak ada mereka yang perjuangkan Islam, tetapi pendekatan Islam yang syumul yang beliau perjuangkan itu berjaya diarus perdanakan. Beliau memperkenalkan Yayasan Anda Akademik.
bukan sekadar di Kuala Lumpur, tetapi ideanya itu berjaya tersebar luas. Ditubuhkan juga di Kedah, yang punya idealisme yang sama, ditubuhkan di Ipoh, di Kuantan, di Sabah dan lain-lain. Tujuannya ialah untuk memberikan peluang kepada mereka yang tidak berkesempatan, mereka tidak mampu, mereka yang tersisih, peluang pendidikan untuk membolehkan mereka memperbaiki diri pada masa hadapan. Tuan-tuan dan puan-puan yang saya hormati, jika kita melihat penubuhan ABIM sebagai contoh, saya sebutkan tadi, bukan tidak ada perjuangan Islam sebelum itu, tetapi yang pentingnya bagaimana kejayaan dan ketukuhan beliau itu berjaya menjadikan perjuangan ini sebagai arus perdana. Dan rekod-rekod ini harus dijadikan sebagai sesuatu yang penting dalam kita menilai. Seperti saya sebutkan tadi, sudah tentu ada mereka yang pesimis. Tetapi kalau kita melihat rekod-rekod yang lalu, apa yang beliau perjuangkan itu merupakan sesuatu yang ada signifikannya, yang membuktikan sikap beliau dan juga pendirian beliau. Dan sudah tentu dalam konteks ini kita melihat bagaimana beliau terlibat dalam peristiwa baling, iaitu apabila berlakunya kelaparan, beliau tampil ke tengah masyarakat dan akhirnya beliau merengkuk dalam penjara selama 21 bulan. Maknanya apa? Maknanya bagi Datuk Seri Anwar Ibrahim, ketika usia muda lagi, beliau telah menunjukkan keprihatinan terhadap permasalahan rakyat. Apa yang saya sebutkan sini ialah apabila kita membaca setiap rukun dalam Madani itu dan cuba menghayatinya dan cuba memahaminya, kita akan dapati bahawa apa yang beliau gariskan itu merupakan sesuatu yang lahir daripada hasrat beliau, apa yang pernah beliau perjuangkan selama ini. Kita melihat bagaimana juga usaha beliau untuk meningkatkan ekonomi. Kita tahu bahawa apabila beliau dilantik menjadi Menteri Kewangan, berbagai bentuk reformasi yang telah beliau lakukan, tetapi ramai yang tidak menyedari bahawa ketika beliau menjadi pemimpin ABIM, beliau merupakan antara yang terawal memperkenalkan pinjaman tanpa faedah. Apabila beliau memperkenalkan pinjaman tanpa faedah ini melalui Koperasi Belia Islam pada tahun 1977. Oleh itu, apabila beliau menyebut tentang pembangunan ekonomi yang memberikan keadilan pada semua, bermakna beliau telah pun mempunyai latar belakangnya. Maksud saya, apabila beliau memperkenalkan satu idea, bukan sekadar terfikir dan terus laksanakan, tetapi kalau kita telusuri, ia merupakan satu pengalaman yang pernah dilalui sebelum ini. Begitu juga kalau kita lihat aspek-aspek yang lain yang ternyata sekali merupakan suatu yang penting untuk kita berikan penilaian. Ramai yang beranggapan dalam konteks politik Malaysia khususnya, apabila seorang itu terkeluar daripada mainstream atau arus perdana, bermakna berakhirlah karier politiknya. Pada tahun 1998, Datuk Seri Anwar Ibrahim dipecat, bukan sekadar dipecat, dihina. Dan saudara telah tahu apa yang berlaku, tetapi itu yang berlaku, yang telah berlaku. Tetapi ternyata sekali, walaupun beliau dipecat, tetapi dengan personality, dengan prinsip yang kukuh, perjuangan yang telah panjang ini, ia sebenarnya tidak menghalang beliau untuk terus memperjuangkan politik Malaysia ke arah keadilan. Yang penting kalau kita lihat, pemecatan tahun 1998 itu telah mewujudkan satu senario baru dalam politik Malaysia, di mana kalau sebelum ini politik Malaysia berdasarkan kaum tertentu, politik berdasarkan kaum, tetapi apabila beliau menubuhkan partinya sendiri, parti ini merupakan parti pelbagai kaum. Walaupun ramai yang pesimis bahawa beliau tidak akan muncul dan tampil sebagai pemimpin yang akan meneruskan kepemimpinannya di Malaysia, tetapi ternyata sekali kita lihat pada hari ini dengan semangat, kesungguhan, meneruskan perjuangan, beliau dilantik menjadi Perdana Menteri yang ke-10. Berkaitan dengan hormat, kalau boleh saya sentuh sedikit apa yang beliau sebut dalam buku ini. Beliau ingin melihat bahawa adanya suatu peningkatan kepada insan dengan merapatkan jurang antara bandar luar bandar. Disebut bagaimana keperluan untuk memberikan wifi percuma kepada seluruh rakyat. Terdapat bagaimana perlunya pembinaan kritis dalam kalangan masyarakat. Kalau kami universiti disebut bagaimana universiti perlu dibentukkan geran yang secukupnya untuk melakukan pendidikan dan sebagainya. Juga ditekankan perkara-perkara yang berkaitan bagaimana kesejahteraan itu
akan meningkatkan karamah insaniah dalam kalangan masyarakat. Sebagai kesimpulannya, tuan-tuan dan puan-puan, saya melihat bahawa dua aspek yang saya huraikan tadi merupakan suatu wawasan yang apabila berjaya dan insya-Allah berjaya akan berikan suatu aspek baru, suatu yang baru kepada masyarakat Malaysia. Dan seperti saya katakan tadi, walaupun saya yakin sebagian besar masyarakat meyakini bahawa wawasan madani ini akan mencapai kejayaan dan membawa Malaysia ke arah kegemilangan, walaupun ada mereka yang berpandangan sedikit negatif, tetapi dengan penjelasan, dengan pelaksanaan dan dengan melihat usaha-usaha yang telah beliau lakukan sebelum ini, saya yakin bahawa madani yang menjadi wawasan itu akan membawa Malaysia menjadi sebuah negara yang maju dan cemerlang, insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.